Anak berubah menjadi kambing setelah derhaka kepada ibunya. Bukan setakat menjadi kambing, ada juga yang disumpah menjadi babi. Adakah ini benar atau sekadar lakonan semata-mata? Mau? Mau? Terus ini katanya sempat dibawa sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah berikan kebaikan, kesihatan berpanjangan dan juga dipermudahkan segala urusan. Sahabat semua, selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini, tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Sahabat semua, kalau dulu kita dengar cerita tentang Tanggang disumpah oleh ibunya menjadi batu disebabkan derhaka, dan menjadi cerita yang silih berganti untuk didengar oleh pelbagai generasi. Maka baru-baru ini viral mengenai seorang anak disumpah oleh seorang ibu menjadi kambing kerana derhaka. Maka anak tadi pun menjadilah sebahagian kambing yang bermula daripada kakinya sambil isap rokok. Apa yang menarik selepas itu adalah anak yang disumpah itu tadi secara keseluruhan, tetapi bukan hanya kaki, malah sekali dengan kepala pun menjadi kambing, siap ada tanduk lagi dan berambut panjang. Sahabat semua, sebenarnya perkara ini bukanlah perkara yang baru, bukan hanya berlaku di Nusantara, khususnya di Indonesia, tetapi ia berlaku di Afrika. Setakat ini di Malaysia belum lagi berlaku, tetapi di negara-negara lain banyak dah yang berlaku. Bukan setakat menjadi kambing, ada juga yang disumpah menjadi babi, ada juga disumpah menjadi beruk dan sebagainya. Kalau di Indonesia ni yang banyak kita nampak daripada channel Carbex Junior. Dan menjadi persoalan, adakah perkara ini benar ataupun hanya lakonan semata-mata? Bagi budak 90-an yang tahu anak derhaka disumpah menjadi ikan pari, tidak akan tertipu dengan perkara ini. Kami sudah mengalaminya, dan sama juga dengan manusia yang disumpah harimau ataupun singa daripada separuh badannya. Sahabat semua, sebenarnya perkara ini bukanlah benar. Malahan ia adalah hanya lakonan semata-mata. Walaupun diselangi dengan rawatan daripada seorang ustaz, seperti mana yang kita boleh lihat, itu juga sebenarnya hanyalah lakonan dan hiburan semata-mata. Walaupun begitu, ramai juga yang percaya dan banyak juga yang tidak percaya sebab nampak sangatlah tidak masuk akal. Tanduk kambing pun tu diikat daripada getah sayur. Sahabat semua, zaman dulu pun ada dikisahkan mengenai manusia yang disumpah menjadi babi, iaitu ketika zaman Nabi Musa AS, yang ceritanya sangatlah popular. Sebahagian besar daripada kita pernah mendengar cerita ini, iaitu suatu hari ketika Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?" Maka Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawapan, Nabi Musa pun turun daripada bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai jugalah Nabi Musa ke tempat yang berkenaan. Dan diceritakan juga dengan pertolongan beberapa orang penduduk di kampung itu, Nabi Musa pun berjayalah berjumpa dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, Nabi Musa pun duduk dipersilakan masuk ke dalam rumah orang tersebut dan duduk di ruang tamu. Tetapi tuan rumah itu tidak melayan Nabi Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Kemudian dia keluar sambil membawa seekor khinzir betina yang besar. Khinzir itu didukungnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. Kemudian khinzir itu dibersihkan, dimandikan dengan baik. Setelah itu khinzir itu dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium. Kemudian dihantar semula ke dalam bilik. Tidak lama kemudian keluar lagi seekor lagi khinzir, jantan yang lebih besar. Khinzir ini juga dimandikan, dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Dan khinzir itu pun kemudiannya dihantar semula ke bilik. Setelah selesai kerjanya, barulah dia melayan, pemuda tadi melayan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa bertanya, "Wahai saudara, apakah agama kamu?" Pemuda tadi menjawab, "Agama aku adalah Tauhid." Bermaksud agama adalah Islam, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Esa. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Mengapa engkau membelah khinzir? Kita tidak diperbolehkan membuat yang sedemikian itu," kata Nabi Musa. Maka jawab pemuda tadi itu, "Wahai tuan hamba, sebenarnya kedua khinzir itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah pun menukarkan rupa mereka menjadi khinzir yang hodoh. Dan soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajipanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti seperti mana yang tuan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi khinzir, aku tetap melaksanakan tugasku." Dan pemuda itu berkata lagi, "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan
aku bermohon supaya Allah menukarkan mereka kembali kepada manusia. Tetapi Allah masih belum mengabulkan lagi, tambah pemuda itu tadi. Maka ketika itu jugalah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dengan ayat, wahai Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di syurga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapanya yang sudah pun buruk dengan rupa yang khinzir, dia tetap berbakti juga. Oleh itu kami naikkan makamnya sebagai anak soleh di sisi kami. Sahabat semua, tunggu sekejap. Cerita ini banyak pengajaran, tetapi ini adalah cerita Israiliyat, cerita yang diketahui ataupun cerita yang dikarang oleh orang-orang Yahudi dan diceritakan kembali. Dan cerita ini juga tidak ada sedaran dalil hadis dan tidak diketahui kesahihan kebenarannya. Rasulullah SAW juga memperingati kita dengan hadis daripada Abu Hurairah. Ia berkata, para ahli kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada bahasa Arab untuk orang Islam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakan mereka. Katakan sahaja kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Maka sebagai orang Islam cukuplah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang maksudnya kita beriman dengan apa cerita di dalam Al-Quran, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya adalah perubahan seseorang yang disumpah ataupun sebagainya tidaklah benar. Di Indonesia, di Afrika dan sebagainya menjadi kambing dan sebagainya, itu tidaklah benar. Jadi sahabat semua, semoga Allah memberi kebaikan kepada kita dan juga memberi kefahaman kepada kita dalam ilmu agama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.